Hello, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini saya bawa satu lagi orang yang sangat power ni. Satu lagi Otai. Otai ni dah lama gila saya kenal, ya Allah. Daripada dia muda sampai dia makin muda sekarang ni. Orang ni sangat special lah. A good friend of mine, Encik Hai Lan. Lan, meh. Kuseru. Mana kuseru kita ni? Ada ni. Ya Allah, kau punya background lah macam muka kau macam Penceramah kan kena hebat. Tu background hebat kat belakang tu. itulah hebat gila. Tengok aku penuh dengan ayat Quran tu. Peninding. Nak cerita apa ni? Okey, hari ni sebab software ni antara software yang ramai anggap mudah sebenarnya. Oh, software apa tu? Software tu nama dia PowerPoint. Ramai anggap mudah. Orang tu Excel, formula kan. Itu memang makan harian lah tu. Tapi PowerPoint ni kebiasaannya orang marketing. Orang yang nak buat slide untuk reporting, untuk report kan. Diorang dah pandai PowerPoint, dah pandai Excel, tapi dia tak pandai pula PowerPoint. Dia tak pandai pula nak buat template. Ada user tu, company tu ada template, tapi user staff dia guna je. Tak tahu nak ubah sikit ke, nak ubah macam mana ikut keperluan kan. Betul. Jadi tajuk untuk kali ni ialah macam mana kita nak tengok untuk ubah suai master slide. Okay, kita buat daripada mula, lepas tu nanti kita tengok boleh tak kita ubah teks dia, boleh tak kita ubah font dia, format dia. Master slide ni adalah template di dalam PowerPoint supaya dia akan jadi standard untuk semua orang di dalam satu organisasi gunakan, dan dia akan menjadi image kepada organisasi tersebut. Maknanya kalau dia buat presentation, ada master slide kan, ada logo company, ada gambar building dia ke dekat slide dia tu. So setiap kali dia buat presentation, conference ke apa, nanti orang cakap, oh ni daripada company ni, oh ni daripada organisasi ni, orang dah tahu dah. So master slide ni secara ringkas dia adalah standardization of company's image, master presentation lah. Okay? Tambah sikit. Alright. Contoh kan. Ini pengalaman kita sama-sama mengajar ni bertahun-tahun, dah belas tahun ni. Kadang-kadang kita pergi satu company tu, kita tengok, ya Allah, presentation dia, tengok dia nak pergi buat project ataupun presentation yang bernilai berjuta. Tetapi background dia, ya Allah, putih. Asal ada je. Come on. Kalau kau bayar 200-300 ribu untuk beli BMW, tapi kereta kau nampak sama je dengan brand kereta yang harga dekat 20-30 ribu, kau nak beli ke kereta macam tu? Bayangkanlah ada satu organisasi tu, dia punya slide presentation dia putih hitam kelabu. Gambar dia belakang semua black and white. So kita panggil dia slide pengkebumian lah. Sebab semua macam tribute je kan macam tu. Yang bestnya dia pakai slide pengkebumian tu kan dah dekat 15 tahun. Sejak zaman Tok Nado sampailah sekarang dia tak nak berubah. Bila tanya kenapa? Nombor satu kata tak reti nak berubah. Kan? Dan dia kata alasan dia, oh this is the standard. So come on. Dunia berubah dan you kena berubah supaya nampak image company tu, wow, hebatnya company ni. It bring company image bila you buat presentation yang nampak menarik. So hopefully kongsian Bro Hailan kali ni, you boleh dapat create template yang lebih menarik untuk presentation kita. Okay bro, proceed. Okay. So sekarang ni nak buka PowerPoint. I'm gonna share screen Okay bro. Screen, PowerPoint. Okay, macam biasa ini adalah screen PowerPoint dengan new file. Dan bila kita bercerita tentang master slides, biasanya dah ada warna apa semualah, tapi kali ni saya akan buat daripada kosong So file yang kosong seperti ini, saya cuba letakkan tajuk dulu. Katalah tajuk ini adalah tempat menarik. Okay, dan letakkan nama. Saya type nama ni supaya orang ingatlah nama ni kan. Yes. Okay, lepas tu
ramai juga yang tak tahu bahawa untuk dapatkan slide baru, ramai akan pergi kat sini, new slide, dah pilih layout kan. Tapi sebenarnya ada 4 cara. Tapi salah satu cara dia yang paling mudah sekali ialah klik pada thumbnail kat sini, thumbnail ni. Kemudian bila kita tekan enter, kita akan dapat slide yang baru. Berhati-hati bila menggunakan PowerPoint adalah dengan layout. Sebab layout ni ramai yang akan, oh ini saya nak kena kuat sikit suara. Ramai akan tukar pada blank. Lepas tu nanti bila dia tukar pada blank, dia masuk text box sendiri, dia masuk gambar sendiri, dia masuk semua sendiri. Bila dia nak ubah secara standard, PowerPoint tak boleh support. Sebab dia tak gunakan layout. So layout ni adalah salah satu cara untuk kita standardkan apa yang perlu di dalam template kita. Jadi sekurang-kurangnya kita guna title only. Jadi kita punya tajuk tu, format dia sama je daripada mula presentation sampailah akhir presentation. Format-format seperti ini, standard seperti ini perlu untuk kita jaga sebab setiap kali kita nak buat presentation, kita akan meminta audience kita untuk tengok kita punya slide satu persatu sampai habis tau. Jadi kalau font anda asyik berubah jenis, berubah size, berubah warna, berubah format dia, audience akan jadi penat at the end of the presentation. Jadi kita buat dia standard supaya dia akan kekal sama dan tak perlu diproses lagi. Jadi saya akan ambilkan layout dia kepada title and content dan saya biarkan kosong, saya letak topik kat sini. Untuk PowerPoint yang version baru, dia dekat bahagian tepi ni ada design ideas yang kita boleh tutup lah. Okay. Design untuk apa? Design ideas ni PowerPoint pop up beberapa ideas untuk mencepatkan kita punya design. Dia juga guna masa slide, tapi kadang-kadang ideas itu tak sesuai dengan apa yang kita nak buat. Sebab kadang-kadang kita ada template syarikat kita sendiri. Jadi bila masukkan design ideas tu nanti dia overlap each other tau. Betul. Jadi kalau boleh, kalau dapat master guna masa slide ni daripada stretch is going to be much more better. Kalau yang design ideas ni kita ambil lah apa yang dibagi, itu je lah. Macam tu kena redor je lah. Okay, sekarang ni kita klik dekat view dan kita pergi pada slide master. Slide master ni perlu diingatkan bahawa dia akan pergi ke dunia yang berlainan. Dia adalah template. Maknanya anda punya slide yang ada dah buat beratus-ratus slide tu akan hilang sekejap. Okay, dan dia pergi pada template. Sebab pengalaman saya mengajar slide master ni, bila kita masuk je slide master, semua user akan ingat, oh Farid dah hilang, so they are creating a new one. Jadi kan actually slide master ni ialah tempat yang kita masuk ke dalam template yang mana slide tu masih ada lagi. Untuk jaga emosi user ni pun satu juga itu sebabnya ramai takut nak masuk dekat masa slide. Dia ingatkan nanti slide dia hilang. Sebenarnya aku dah tips untuk kata orang. Dia dia sebenarnya masuk ke alam roh. Alam dia berbeza Okay. Tapi jasad tu masih dalam dunia ada. Okay. Okay. Dia bukan alam roh tu macam suspense pula orang nak follow step by step dengan malam kan. Dia masuk alam bunian macam tu. Bunian. Tapi sekejap je lah. Okay. So bila masuk slide master, apa yang anda nampak di sebelah tepi ni, slide pane ni sebenarnya adalah layout yang anda tengok tadi, title content lah, title only lah, semua dekat sini. Okay, kita berhak untuk kekalkan atau delete mengikut apa yang kita nak gunalah. Okay, selalunya saya akan kekalkan yang mark dia ni, atas ni mark dia ni kan, dia punya slide master yang paling besar tu dah tak boleh buang lah. Yang boleh buang layout yang bawah ni, anak-anak dia ni. Yang saya biasa kekalkan ialah title slide, title and content. Kalau nak tengok nama dia tu kena mouse over Ini, yang ini biasa saya buang. Yang ini saya buang
klik pada thumbnail dia, lepas tu tekan delete. Okay. To content ni saya kekalkan, comparison ni saya delete. Jadi kan anda punya slide tu, master slide tu tinggal yang perlu je. So ada 1, 2, 3, ini title only, blank ni pun perlu, dan last kali content with caption layout dan seterusnya tu kita buang. Ini sebab ramai yang cakap orang tak pernah guna ni, layout tu tak nampak dekat dalam kita punya slide layout kan? Yang mana? Yang jenis sengit-sengit bengit ni ada ke? Ada. Ada dia keluar. Cuma ramai yang agaknya 95% kot tak pernah guna yang sengit bengit tu. Untuk apa kan? Kecuali kalau nak buat poster. Kalau nak buat poster ada size A4, portrait, itu mungkin orang gunalah. Tapi kalau presentation yang popular ialah title slide of course. Lepas tu title and content sebab title dengan content dia. Lepas tu kita nak buat 2 kolom kan, kanan. Yang title only ni, ini memang gamble lah ni. Dia nak title je format. Yang bawah ni semua buat sendiri. Yang ni gamble lah ni. Lepas tu last kali blank slide. Blank slide ni untuk mereka yang putus asa. Dia putus asa, dia tak boleh guna yang ini, tak tahu nak guna macam mana kan. Kalau dia guna ini, nanti dia delete lah kotak ni, dia delete lah atas ni, lepas tu benda tu blank juga kan. Ambil je lah blank slide. Maksudnya kalau itu digunakan oleh orang yang tengah blank. Dia dah blank, dah putus asa lah kan. Dah putus asa kau guna je lah, tak apalah. Macam tu kan. Okey, sekarang ni kita kekalkan mana yang penting ni. Kemudian kalau kita nak buat layout baru, kita terus klik pada insert layout dekat atas ni. Boleh tambah. Ini yang kebanyakan user tak tahu. Dia akan ambil blank slide tu sebab dia cakap layout yang ada tak sesuai dengan kami. Kami nak 2 gambar dekat tepi sebelah kanan, teks sebelah kiri. Layout tu tak ada. Dia cakap macam tu. So kalau tak ada, insert lah layout. Insert layout bawah ni kan. So dia akan kekalkan title ni. Kalau nak setkan teks sebelah kiri dengan 2 gambar di sebelah kanan, kita insert lah placeholder. Insert placeholder, teks. Lepas tu lukis macam ni. Lukis ni kalau tak sama setengah pun tak apa. Saya faham ada OCD dekat luar tu kan. Kalau tak sama setengah pun tak apa. Sebab nanti teks tu tak sampai ke ujung pun. Dia ikut size tu aja. Teks tu tak sampai ke ujung kadang-kadang sebab kadang-kadang tajuk-tajuk je kan, points kan. Betul. Perlu diingatkan juga PowerPoint ni points dia tau. Jangan buat karangan. Kalau buat karangan baik buat buku. PowerPoint ni points. Orang baca points untuk audience trigger apa yang kita cakap. Kalau kita present, apa yang kita cakap tu ialah karangan dekat slide kita, tak payah present, duduk je. Duduk je. Bila slide tu berbicara. Bila present tu yang pergi tayang punggung dekat kita punya audience tu. Dia pergi baca sebab kita membaca. Betul. Membaca lepas tu nervous kan? Nervous. Kau dah pakai dari awal, lepas tu kau tayang belakang buat apa? So letak points, nanti points tu orang baca kan, orang cakap, apa sebenarnya nak cakap? Then people will listen to you. Exactly. Kalau letak karangan sama macam skrip kita, tak perlu present, duduk je kat tepi, duduk belakang tabir pun tak apa, biar slide tu, tunjuk je slide tu sampai habis. Itulah maksud dia kan. Tapi kadang-kadang orang marah cakap macam ni. Orang cakap nanti orang tak faham. Present lah, itu maknanya presentation kan. Betul. Okay. So yang ini untuk kita punya placeholder untuk teks kan. Lepas tu kalau nak letak gambar, klik balik dekat slide master tab. Slide master tab ni di antara file dengan home ni hanya wujud bila anda berada dalam master slide. Kalau tak di dalam master slide, dia tak adalah. Kita ambil balik insert placeholder. Kali ni ambil picture. Kalau anda tak yakin benda tu teks ke, benda tu gambar ke apa kan, then anda pilih content. Okay, pilih content. Jadi ambil picture, lepas tu highlight dan jadikan dia macam ni. Kalau anda nak tahu dia half kan, tengok pada bubble yang ada dekat kotak dekat sebelah tu. So dia half lah ni. Ni kan. Lepas tu
apa yang kita perlu buat ialah kita tekan control dan tarik ke bawah ni. Okey? So yang ini kita dapat dua gambar. So ini ada title, lepas tu ada text box dan dua gambar. Jadi layout ni kalau kita nak nak savekan nama dia kan, kita buat penat kan. Jadi right click dekat slide pane ni dan rename, lepas tu bagi dia nama, letaklah nama kita. Boleh kalau nak buat banyak, then you have names lah dekat layout tu then kita rename. So nanti layout ni adakah dia akan berada dekat file ini je? Ni ada orang tanya nanti ni. Layout ni basically akan ada dekat file ni je lah. I see. Akan dekat file ni je. Okay. Kalau nak guna layout ni, kena reuse slide. Yes. Kena reuse slide. Okay. Betul. So sekarang ni kita dah ada dia punya skeleton, dah ada dia punya structure kan. So kita pergi dekat ibu dia balik. Ibu dia ni digunakan supaya apa yang kita buat reflect dekat semua layout yang ada Saya nak ambil satu background So saya pergi insert, lepas tu pergi dekat pictures. Kita tengok saya guna background yang ni lah, yang sama dengan kita punya background dekat belakang tu. Mengancam. So kita insert, lepas tu kita besarkan dia ikutlah size pada slide ni. Tapi kalau background kita macam ni rupa, rasa pening tak audience? Dia tak pening kan, tapi pendapat aku lah kan, by the time dia habis katakan presentation tu lah kan, katakan tak payah banyak, 50 slide lah, mungkin dia buta lah. Sebab pusing-pusing dengan color meriah kan. Ini color seorang goli ni kan. Jadi kita kena minimizekan dia. Ramai orang cakap bila dapat je background kan, terima je macam ni. Kalau kita nak letak teks macam mana ni? Sebab ini akan ganggu kan. Jadi apa yang kita buat ialah kita guna satu trik. Insert shape. Katalah kita nak buat satu bulatan yang mana kita akan cover sebahagian besar bulatan yang tengah-tengah ni jadi warna putih. Jadi nanti teks tu letak dekat situ kan, kita tak ada isu lah nak apa kan. Jadi kita ambil satu bulatan dan kita lukis bulatan macam tu. Okay, yang ini kena dikecilkan sikit ni. Kecilkan sikit sebab saya nak jadikan dia warna putih. Putih tanpa outline. Tapi kita nak letak soft edges. Soft edges ni adalah favorite shape effect saya sebab bila kita letak soft edges, nanti kita akan nampak bahawa dia tidak menunjukkan sebarang potongan yang agak ketara kan. So kita buat bulatan ni. The reason saya buat ni dekat masa slide sebab nanti bila keluar dekat slide biasa, dia akan jadi satu slide size yang sama, dia tak keluar dah besar macam ni Tapi kadang cakap je ni tiba-tiba kan keluar pula sama, lantak dah situ. Ni kita dapat macam ni. Okay. So kita buat dia sampai dia cover lah untuk bahagian yang sepatutnya macam ni kan. Sekarang kita nak tengok dekat kita punya slide apa rupa dia. Jadi untuk menyenangkan hati anda, klik pada background tu, kemudian tekan control, klik pula dekat bulatan ni dan kita groupkan dia. Agak-agaknya apa shortcut untuk group Control apa? G. Control G kan? Control G. Lepas tu kena send to back. Dekat home ada send to back. Apa beza send to back dengan send backward? Kalau kita ada 3 objek yang bertindih, objek pertama tu di send backward, dia pergi kepada level kedua. Kalau send to back, pergi belakang sekali. So ini send to back. So nampak tak balik ni?
kita punya kotak-kotak ni. Jadi sekarang klik pada slide master dan close master view, anda akan dapat ini. Ni apa yang tunjuk ni? Dia tunjuk jugalah, tak apalah. Ini patutnya dia slide lah yang kita dah buat as a master slide. Jadi kalau anda nak nampak layout yang anda buat tadi kan, kat sini layout ni dah ada. Dah dekat situ. So ini adalah master slide. Yang best ni master slide ni sebab satunya, kalau anda klik dekat dia, dekat slide anda, dia tak bergerak. Ni yang belakang ni kan. Dia tak terganggu masa kita buat kita punya slide lah. Betul. Itu kelebihan master slide. Dan kalau anda klik pada layout sekali lagi, kita dah ada layout yang perlu je. Kita dah tak ada dah tadi yang sengit-sengit tu, tak ada lagi dah. Ada 6 aja sekarang ni. Okay. Cuba ini ajalah. Cuba tengok. Apa dia? Cuba bagi full screen nak bagi dia orang tengok. Oh, nak bagi dia orang tengok. Okay. Shortcut untuk full screen adalah apa? F5. So guys, bagi mereka yang guna laptop, tengok jenis laptop you ataupun model laptop you, ada yang kena tekan FN lah. So bergantung. So tengok ni, gila cantik, menarik. Walaupun tadi full colourful kan, tengok kat hujung je. So bandingkan dengan background saya. Lain kan. Background saya tu kita tengok sekejap je, tak apa, dah jumpa sekejap je kan. Yang ini nak tengok lama. So ambil lah sebahagian je lah. Supaya dia yang satunya kita kena fikir juga, kalau kita ambil background daripada internet, kalau kita ambil full background, kita akan mungkin ada isu dengan copyright. Jadi kita modify lah, ambil sebahagian je. Macam ni lah contohnya kan. So you can have dia dengan lebih menarik. This can be a very attractive punya slides yang you boleh bawa untuk professional presentation. Which acceptable rather than you pakai plain warna kelabu. Yes, orang boleh tengok konten, tetapi kalau kita tengok, contoh kita tengok cerita lah kan, you nak tengok pelakon tu berlakon hebat ke dengan dressing yang hebat, ataupun dia pakai baju t-shirt pagoda berlakon cerita juta-juta, kan dia tak match je tu. So buat presentation yang menarik, kena datang package yang menarik. And it with apa yang Highland tunjuk sekarang ni, tak perlu ada skill yang power pun untuk grafik. Simple saja pun dah boleh buat something yang menarik macam ni. Yes. Okay. Boleh. So, ini adalah basic untuk master slide lah. So kalau nak belajar lebih lagi, kita ada kursus online sesi 1 jam untuk buat master slide. Okay. Terima kasih. Alright, so guys, rasanya this is a good introduction apa yang Cikgu Highland dah bagi ni. Okay. Cikgu Highland juga ada dia punya YouTube channel. You can go to his YouTube channel. He got a lot of tricks as well, a lot of knowledge that he has been sharing all this while. Apa nama YouTube channel kau, Highland? Kuseru Consultancy. Cari dekat sini lah cetak. Oi, kejap nervous pula dah type. Well, orang have je. Tengok dekat YouTube channel ada satu je Kuseru, ada dua. Kuseru ni ada dua je. Satu Kuseru Consultancy, satu Kuseru Misha Umar. Yes, yang kedua Misha Umar. Siapa yang lebih ngeri dia kena decide sendiri. Okay. Alright. So with that, I think it's a good sharing experience dengan Cikgu Highland. Hope that you have learned as well. Kan? Please subscribe to Kuseru Consultancy, and also you can also subscribe to Seafood Time. Kan? I will be updating videos yang tentang pengajaran saya sendiri. Yang kedua, saya akan ada juga kawan-kawan kita yang ada macam-macam skill ni yang saya akan share, apart from Cikgu Highland dan other teachers as well. Dan saya juga mungkin insyaAllah jika berkesempatan, jika ada yang bertanya soalan yang sanggup untuk berkongsi soalan tu dengan semua orang, then we can do a session as well. Alright, to that, terima kasih lagi sekali Encik Highland. So insyaAllah. Terima kasih Encik Saiful. Kan, terima kasih atas perkongsian ni. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.